Nak kurus? Stop diet. Makan je. Betul, ini bukan cubaan. Kalau anda nak kurus, anda kena stop diet dan anda perlu makan je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Makan Makan Kurus. Channel di mana saya akan kongsikan kepada anda tips-tips untuk menurunkan berat badan hanya dengan makan. Baiklah, anda sedang diet? Anda sedang tahan lapar? Anda risau nak makan? Kalau anda sedang diet tahan lapar, anda boleh stop. Betul ni, saya tak tipu. Lebih baik anda stop dan anda makan je. Kenapa? Sebab dalam video kali ini saya nak kongsikan 4 sebab kenapa anda perlu stop diet dan kenapa anda perlu makan. Jikalau anda first time menonton channel saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa subscribe channel saya untuk anda tahu lagi tips-tips yang mudah untuk anda menurunkan berat badan. Baik, kita teruskan. Sebab yang pertama, kenapa anda perlu stop diet? Anda perlu ada ilmu. Okey? Itu yang mula-mula sekali. Senang cerita, kalau anda nak diet, anda perlu ada ilmu. Kalau anda just try dengan ikut cakap kawan-kawan, mungkin betul, mungkin tak betul, tapi yang penting adalah anda sendiri. Anda perlu ada ilmu. Dan disebabkan anda jumpa video saya, maka ini adalah satu progres yang baik kerana anda cuba untuk mencari ilmu. Apakah kaedah penurunan berat badan yang berkesan? Jangan risau. Kan saya akan cerita kat dalam ni kenapa anda kena stop diet. Dan dengan ilmu juga anda akan tahu apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. Bila anda tahu benda ni, kan senang untuk anda turunkan berat badan. Tak perlu lagi nak tahan lapar. Ada benda yang kita boleh makan, ada benda yang kita boleh tak makan. Dan dengan ilmu juga anda akan tahu bahawa kalori tu tak penting. Kalau anda masih lagi duk kira kalori, anda cuba follow cara saya. Cara ni saya dah cuba. Saya tak pernah kira kalori. Saya pun tak pernah bersenam. Sepanjang 4 bulan lebih saya menurunkan berat badan yang hampir 10 kilo saya berjaya turunkan berat badan saya. Walaupun tak adalah nampak banyak sangat, taklah 10 kilo sebulan kan, adalah dalam 2,5 kilo sebulan, 3 kilo sebulan. Tapi cukuplah sebab dia adalah secara konsisten. Kalau graf tu kan macam tu, dia taklah turun lepas tu naik, turun lepas tu naik. Dia tak macam tu. Dia turun je, konsisten. Kan best macam tu. Dan sementara dia turun je ni kan, saya makan je. Tapi makanan yang betul lah. Dan bukanlah makan sayur semata-mata kan. Anda suka makan sayur sahaja, makan rata macam tu. Saya tak boleh sebenarnya. Saya tak boleh makan sayur saja. Saya kena ada ayam, saya kena ada ialah lidah Melayu kan. Memang makan lauk Melayu lah. Dan saya makan lauk Melayu banyak semasa tempoh saya menurunkan berat badan. Dan ianya sangat berkesan. Jadi kepada anda yang nak menurunkan berat badan, jangan simply percaya apa orang cakap. Anda kena kaji juga apakah yang diorang cakap ni betul ke tak betul ke. Pasal sekarang ni dah banyak kajian. Kajian-kajian sentiasa diperbaharui dari tahun ke tahun kan. Ada je orang yang melakukan kajian jurnal-jurnal tentang kesihatan, tentang cara penurunan berat badan yang betul, ada je dekat internet. Kamu boleh cari online, kamu boleh rujuk kat situ. Saya pun boleh cakap merujuk kepada jurnal-jurnal tersebut dan juga kelas-kelas yang saya dah attend daripada doktor jugalah yang ajar. Tapi doktor tu doktor perubatan, dia memang dah 20 tahun dalam bidang perubatan. Dia juga seorang yang pakar dalam bidang pemakanan. Dan bila dia pakar dalam bidang pemakanan ni, maka dia tahu apa makanan yang boleh makan dan apa yang makanan tak boleh makan. Dan sampai hari ni dah ada lebih 12,000 orang yang follow dia. Semua berjaya menurunkan berat badan, berjaya menurunkan tekanan darah tinggi, berjaya sembuh daripada penyakit diabetes. Itu yang paling best. So, kepada anda yang jumpa video saya ucapkan tahniah kerana anda ada usaha untuk mencari satu ilmu yang baru. Apa yang saya share kat sini adalah satu ilmu yang jarang anda jumpa dekat YouTube ke, dekat internet ke. Susah nak jumpa. Mungkin anda pernah dengar daripada doktor, dan kalau anda rasa ragu-ragu terhadap doktor tersebut, anda boleh rujuk video saya. Sebab saya berpengalaman ikut cara doktor tersebut dan cara ni berkesan. Okay? Dan antara cara untuk menurunkan berat badan yang berkesan adalah anda kena stop diet, anda kena makan. Okey, itu poin yang pertama. Yang kedua, kenapa anda kena stop diet? Sebab anda kena tahu punca kepada
kegemukan. Yang ni saya dah cerita dalam video. Punca nombor 1 kegemukan, anda boleh cari dekat link di bawah. Yang mana punca kepada kegemukan adalah nama dia insulin resistance. Okey? Apa itu insulin resistance? Anda kena tengok dulu video tu. Nanti mudah untuk anda faham apa itu punca gemuk. Dan gula dan karbohidrat ni merupakan faktor yang menyumbang kepada terjadinya simptom rintangan insulin. Okey. So yang kita nak kena selesaikan ni adalah rintangan insulin. Walaupun betul kita kena kurangkan gula, kita kena kurangkan pemakanan karbohidrat ni, tapi kita dah tahu pengurangan ni adalah untuk mengurangkan simptom rintangan insulin. Selama ni kan kita tak tahu kenapalah orang kata tak boleh makan gula, kenapalah orang kata tak boleh makan lemak. So sekarang ni saya nak beritahu kepada anda tonton dulu video tu dan anda akan tahu apakah punca sebenar kepada kegemukan. Bila berat badan anda naik, bermakna anda ada simptom rintangan insulin. Dan confirm anda memang dah makan karbohidrat, terutamanya makanan proses dan juga gula secara berlebihan. Sebab itulah berat badan anda naik. So kita kena kurangkan faktor-faktor yang boleh menyebabkan berlakunya rintangan insulin. Sebab apa? Sebab ada je orang yang kurus dia tapi dia makan banyak gula dengan makanan proses, terutamanya makanan berkarbohidrat tinggi lah. Ada je yang memang dia orang tak gemuk. Kenapa? Sebab genetically dia orang memang macam tu. Memang genetik ni apa, keturunan ni macam tu kan. Tu kelebihan lah bagi dia. Tapi dia kena ingat kebanyakan dia orang ni perasan. Dia orang perasan macam badan aku sihat lah kan, boleh je makan ni kan. Jangan macam tu, okay? Sebab gula ni merupakan punca kepada keradangan. Ya, keradangan yang tak nampak, yang dia datang sikit-sikit. Keradangan ni lah punca kepada penyakit jantung, punca kepada stroke, punca kepada macam-macam lagi lah penyakit kronik. Kenapa? Ada je kita dengar orang yang kurus tapi dia tiba-tiba masuk hospital. Walaupun genetik dia tak boleh gemuk, tapi dia ada penyakit lain yang berpotensi kena dekat dia. So kita kena jaga benda ni. Tapi saya tak nak cerita lah bab tu. Sekarang ni kita fokus kepada nak kurus. Okey, jadi kita kena tahu punca kegemukan. Yang ketiga adalah kebenaran. Apa kebenaran tu? Yang ketiga, kita masuk pula kepada kenapa kena makan. Badan kita ni Tuhan dah jadikan kita kena makan. Kita tak boleh tak makan. Kita nak kurus ke, kita nak gemuk ke, kita kena makan. Sebab badan kita memerlukan nutrisi yang penting, nutrisi yang betul untuk berfungsi dengan betul. Kalau kita makan makanan yang salah, kita akan gemuk. Kalau kita makan makanan yang betul, kita akan kurus. Dan kepada yang dah kurus, anda boleh kekalkan kekurusan anda. Okey? Kalau anda tak makan pula, yang ni yang bahaya. Mula-mula okey, mula-mula anda boleh kurus kan. Semua orang tu saya kata anda kena tanya orang lain. Mengikut pengalaman saya tak pernah lah buat macam ni kan, sebab saya tak suka. Saya nak makan. Saya memang daripada kecil dulu kan. Lepas tu saya masuk sekolah asrama, saya masuk universiti, saya memang makan banyak. Tapi masa time sekolah, masa time universiti, kita aktif. Walaupun kita makan banyak, tapi kita tak gemuk. Saya dah siap dilabel sebagai majlis pembandaran lagi. Saya boleh habiskan makanan kawan-kawan yang tak habis. Itulah saya yang dulu. Tapi bila dah kerja, bila dah kahwin, badan tiba-tiba naik pula, tak tahu kenapa kan. Jadi kita tak tahu apa punca dia kan. Okey, apa jadi bila kita tak makan ni? Bila kita tak makan, badan kita dia akan sense, dia akan dapat satu signal yang mengatakan badan kau ni bahaya ni, kau tak makan cukup ni. Kalau diteruskan keadaan ni, kau boleh pitam. Jangan tanya kenapa jadi macam tu kan. Dia memang macam tu. The body works that way. Tuhan dah jadikan badan kita macam tu kan. Masalah manusia zaman sekarang ni, kita banyak sangat makan makanan proses. Yang tu bahaya. Dulu orang tak makan makanan proses, jadi orang tak ada penyakit sangat kronik pada masa tu kan. Sekarang ni tengok orang-orang muda pun dah ada diabetes, dah ada sakit jantung, ada yang kena stroke juga kan. Jadi sebab itulah timbul kesedaran kepada diri saya juga untuk saya mencari macam mana cara untuk kurus yang sebenar ni kan. Sebab saya tak tahu punca sebenar yang menyebabkan kita gemuk. So bila kita tahan makan ni, apa yang berlaku ni, body kita akan sense tu. Dia kata bahaya ni, body tak ada tenaga kan. So dia akan slow down metabolisme kita untuk mengekalkan kelebihan tenaga yang ada ni, supaya kita tak pitam,
supaya kita tak terjadi perkara-perkara buruk lah kepada kita kan. Body memang size benda tu kan, dia memang takkan bagi kita matilah senang cerita kan. So dia akan mempertahankan apa yang ada kat dalam badan ni supaya dia slow down, supaya kalau kita nak lemah pun, lemah tu slow-slow dia lemah. So bila dia slow-slow dia lemah tu yang menyebabkan kita tak boleh kurus dah. Sebab tu kita mula-mula kita boleh kurus kan, lama-lama sampai satu peringkat orang tak boleh dah. Kalau berat ideal kita 62, pada masa tu berat kita 72, berat kita sebelum tahan makan tu katakanlah 80-an, 8 kilo sebelum tu kan naik tinggi kan. So 80 sampai 72 dia stop. Dia tak boleh turun ke 60. Dia tak boleh turun dah bawah daripada 70 sebab kita tak makan. Itulah badan kita berfungsi, sebab dia tak ada detect kita ada satu benda yang boleh memberi tenaga kepada kita. So dia slow down kan metabolisme kita. Jadi kita akan slow lah nak kurus kan. Okay? Yang keempat adalah kita masuk kepada sel pula. Tadi badan kan. Sekarang kita masuk kepada sel. Kita kecil lagi. Okay. Sel memerlukan tenaga. Okay, badan kita kan semua sel. Jadi sel ni memerlukan tenaga. Apakah sumber tenaga kepada sel? Yang kita belajar dulu, sumber tenaga ialah glukosa daripada makanan berkarbohidrat. Ini penting yang kena tahu. Daripada karbohidrat, glukosa daripada karbohidrat. Okay? Masalahnya, kajian sekarang menunjukkan karbohidrat yang berlebihan menyebabkan berlakunya rintangan insulin, terutamanya karbohidrat daripada makanan proses. Jadi kalau kita nak diet kan, contohnya kita makan sikit tapi kita makan roti. Bila kita makan roti, karbohidrat dia tinggi, kandungan glukosa dia tinggi, GI dia tinggi. Jadi bila kita makan tu walaupun sikit, dia menyebabkan berlakunya rintangan insulin. Jadi bila berlakunya lagi rintangan insulin, maka kita tak boleh kurus. Itulah masalah tenaga daripada glukosa. Tapi jangan salah faham, kita juga memerlukan glukosa, cuma kuantiti dia kena sikit. Kenapa? Anda kena tengok video punca nombor 1 kegemukan. Penting video tu. Dan satu lagi tenaga terdapat di dalam lemak. Yang ni yang ramai orang takut. Bila cakap makan lemak, orang takut sakit jantung, orang takut kolesterol tinggi. Itu semua benda-benda yang ilmu-ilmu yang dah lama. Anda dah jumpa dah video ni kan. Saya dah share dah kepada anda ni. Saya nak ceritakan kepada anda bahawa lemak tu bagus, terutama jadi ada minyak. Minyak-minyak sihat, contohnya minyak kelapa sawit, minyak kelapa dara, minyak kelapa sawit merah, minyak habatus sauda, minyak zaitun. Ini adalah sumber-sumber minyak yang baik yang anda kena makan hari-hari. Okey? Tu minyak. Lemak pun anda kena makan. Lemak ni ada dalam sayur, ada dalam haiwan kan. Haiwan-haiwan ternakan yang boleh makan lah kan. Sebab protein-protein dari haiwan tu kan dah ada lemak. Kita makan lemak-lemak tu. Okey? Bila kita makan lemak, dia tidak menyebabkan rintangan insulin. Yang ni the tricky part. Bila anda makan glukosa daripada karbohidrat, akan menyebabkan berlakunya rintangan insulin. Tapi lemak tak. Inilah trik dia kat situ. Inilah seninya kat situ. Lemak, dia boleh masuk ke dalam sel sebagai sumber tenaga terus tanpa melalui pintu insulin. Yang masalah glukosa, dia memerlukan pintu insulin. Anda kena tonton video yang saya dah buat tu. Menyebabkan glukosa ni pergi ke sel-sel lemak. Cuba kita tukar. Daripada kita makan karbohidrat, kita makan lemak. Sebab tu saya kata nak kurus ni senang. Makan lemak. Anda cuba. Anda kena cuba. Satu hari tu, anda jangan makan nasi. Anda jangan makan roti. Especially makanan berkarbohidrat. Anda jangan makan. Kecuali sayur lah. Sayur sebab ada serat. Itu penting. Anda kena makan. Bila anda tak makan karbohidrat, anda makan lemak je minggu tu, anda akan rasa kenyang yang lebih lama. Yang ni yang best pasal lemak. Saya akan sharekan buku yang anda boleh baca, yang saya boleh recommend kepada anda, yang bercerita tentang kebaikan lemak ni. Jadi anda perlu ingat, anda jangan tak makan. Anda kurangkan makanan berkarbohidrat yang akan bertukar menjadi glukosa. Anda lebihkan makan lemak. Lemak ni anda makan. Bila anda makan lemak, anda akan kurus. Sebab tidak ada lagi glukosa yang nak pergi ke sel-sel lemak yang akan membiarkan sel lemak tersebut. Itulah sahaja 4 sebab kalau anda nak kurus, anda kena stop diet dan makan je. Jadi anda dah tahu kan, so tunggu apa lagi? Pergilah makan.
Cumanya, kalau anda nak kurus lebih cepat, anda boleh tonton video ni. 7 langkah mudah untuk kurus. Saya sharekan sekali linknya di bawah, di dalam description. Okey? Apa lagi cara yang anda pernah guna untuk menurunkan berat badan? Sharekan di ruangan komen di bawah. Jumpa lagi. Bye.